Dunia kian berubah. Saya Ahmad Ismail bin Muhammad Nasri, nombor metrik 266879. Hai, Assalamualaikum. Saya Saiful Halimi, jadi metrik nombor 26638. Hai, nama saya Anas Ahmad bin Hamid, metrik ID saya 266521. Saya Muhammad Nafar Fahmi bin Muhammad Nizam, nombor metrik 257530. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azizah Zamin, metrik nombor 26621. Jadi kumpulan kami akan menggunakan tugasan bagi subjek pembangunan masyarakat juga bagi topik aplikasian norma-norma baharu di dalam kehidupan rakyat Malaysia selepas dilanda pandemik COVID-19. Sekarang ni memang kita tengok di zaman pandemik COVID-19 ni, so kita tengok memang kita kena belajar banyak norma baru lah. Okay, kalau ikutkan sebelum ni, kalau kita nak beli barang ni semua, kita boleh je masuk suka hati, tak kira masa kan. So sekarang ni kita kena ikut prosedur lah, di mana kita kena beratur kan, kita kena check in MySejahtera, dan kita kena semak suhu kita, dan baru kita boleh masuk lah. So itulah di zaman COVID-19 melanda ni, so kita pun kena ikut norma-norma yang baru lah untuk kesan-kesan COVID-19 ni. Kebanyakannya banyaklah yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ni. So bagi peniaga-peniaga kecil dan peniaga-peniaga kecil, banyaklah hilang sumber pendapatan mereka, keluar berniaga macam biasa kan, dan bahan-bahan untuk berniaga pun susah nak dapat lah. Tapi bukan setakat peniaga kecil je lah yang terlibat kan, ada juga yang kehilangan kerja kan. Contoh saya bagi syarikat penerbangan lah, seperti MAS kan. So berapa ramai yang kehilangan kerja disebabkan kita tidak dibenarkan untuk masuk penerbangan domestik, luar dan dalam semua kan. Kejayaan kita semua, rakyat Malaysia, harmoni saling menghormati. Assalamualaikum, saya di Pasar Besar Belitan. Jadi di sini nampaknya ramai yang patut SOP lah. Jadi semua penjarakan tidak memuaskan sebenarnya. Sama juga dengan ditekan perintah lah. Jadi kalau boleh pematuhan lebih ketat lah. Kejayaan terbukti. Dunia Untuk nasihatkan supaya datang ke sini, terutama yang warga mas patut pakai muka, jaga kesihatan. Kalau boleh, kalau di pasar jangan beli barang tu hantar wakil je, tak payah ramai-ramai. Berkenaan dengan SOP sepanjang PKP ini di pasar, jadi alhamdulillah masih, tapi kadang-kadang ada juga yang tak bermaksud. Seperti penjarakan sosial, kadang-kadang yang kurang sikit. Saya nak pakai benda ni, semua pakai. Kadang-kadang tu ada yang bawa anak-anak di pasar. kejayaan terbukti. Dunia Nak ada bilik lah. Untuk pasal pandemik COVID ni. Okey, bagi Cik boleh bagi pendapat dekat saya tentang pandemik COVID yang berlaku dekat negara kita ni. Apa yang Cik faham lah? Untuk pada pendapat saya lah, pandemik COVID-19 ni yang melanda bukan setakat negara kita sebenarnya, seluruh dunia kan. Yang untuk COVID ni, yang pertama sekali dia akan menjejaskan semua sekali lah kita punya ekonomi yang pertama kan. Lepas tu bila pesan tu bukan jangka masa yang pendek, dia bermula daripada tahun 2000 hujung 2019 ataupun 18.
sekarang mana kita pun dah buat PKP dah hampir setahun kan. Mula pada bulan Mac, sekarang dah bulan Januari 2020, mana 2 bulan lebih setahun lah. Setelah negara kita berkempen macam 3W, wash, wear dan want, adakah Cik, bagi pendapat Cik, adakah masyarakat kita lakukan semua tu? Adakah kesedaran yang berlaku dalam masyarakat kita ni, Cik? Okey, pada pendapat saya, kempen-kempen yang kerajaan kita buat, terutama sekali daripada KKM, memang berkesan kan. Sekiranya rakyat kita ni, rakyat Malaysia terutamanya mematuhi SOP yang dikeluarkan untuk menangani COVID ni. Tapi apa yang berlaku sekarang ni, kita punya kes COVID ni meningkat disebabkan kegagalan individu ataupun rakyat kita mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Apakah pesanan Cik kepada rakyat Malaysia untuk memberi kesedaran kepada mereka yang kurang patuh dengan SOP yang diberikan? Pada pandangan saya, kesedaran pada rakyat kita sendiri, rakyat Malaysia terutamanya, akan bahayanya virus ataupun COVID-19 ni pada masyarakat kita sendiri. Dan saya sebagai rakyat Malaysia berharap agar kita punya rakyat bersama-sama mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh KKM terutamanya. Oh, cantik Okey, ya. Okey, je lah. Okey, terima kasih. dengan misi yang gagah. Assalamualaikum. Hari ini kita akan membuat sesi temu ramah bersama salah seorang daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Dia akan menerangkan betapa bahayanya COVID-19 ini kepada masyarakat, especially-nya warga emas dan kanak-kanak. Okay, let's go. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang masyarakat umum tahu pasal COVID yang akan boleh membahayakan kesihatan untuk semua masyarakat tanpa mengenai usia, keturunan dan agama, terutamanya kepada warga emas dan kanak-kanak. So saya rasa seperti yang sedia maklum, patuhi SOP adalah perkara yang paling penting untuk warga emas dan kanak-kanak. Tetapi masih ada kekurangannya kerana kita masih belum sampaikan mesej ini dengan jelas, terutamanya kepada kanak-kanak dan masyarakat warga emas terutamanya. Kerana kalau kita lihat di kampung-kampung ataupun di luar bandar, pendedahan tentang penggunaan mask, hand sanitizer dan juga penyucian tangan setiap kali memegang ataupun melakukan sesuatu itu sangat penting, itu masih belum jelas. Jadi kita tak pasti mana dapatnya ataupun dari mana vaksin virus ini kita terima ataupun daripada siapa yang kita terima, sebab kita bertemu dengan ramai orang, tidak terkecuali saya dan juga mungkin dengan tuan sekali lagi. Jadi saya rasa kepada mungkin sekolah pun dah nak bermula, jadi yang paling penting sekali, guru-guru sepatutnya mengambil inisiatif untuk memperkenalkan norma-norma baru ini menggunakan hand sanitizer, mask dan juga kebersihan diri ataupun penjagaan kemandirian itu paling penting. Pun cerita sikit pasal vaksin yang terbaru ni. Vaksin. So pasal vaksin ni kita sedia maklum yang Kementerian sekarang masih lagi dalam proses untuk meluluskan untuk penggunaannya secara terbuka kepada penduduk Malaysia, terutama yang mampu. Kita satu mahkamah. Kampung Sungai Ranggam, Hakim Putih Setia, untuk kita berjumpa dengan masyarakat kampung untuk kita tanya mengenai SOP COVID-19 yang sekiranya kita sedia maklum yang tengah menular di negara kita ini dan semakin hari semakin agak membimbangkan. Jadi saya akan pergi ke sebuah rumah untuk kita bertanyakan mengenai apa pahaman masyarakat kampung ini mengenai COVID-19 beserta dengan SOP dia. COVID ni sebenarnya mendatangkan masalah pada kami lah sebagai warga tempatan, khususnya kita sebagai warga negara Malaysia, sebab dia menghadkan pergerakan, menghadkan peluang mencari makan, tapi ini melibatkan semualah dunia. Jadi saya nasihatkanlah kepada citizen lah, khususnya sama-samalah kita menjaga kebersihan, menjaga diri untuk kita menghalang ataupun mencegah COVID ni berlanjutan.
semoga COVID ni dapat kita hapuskan dengan secepat mungkin. Jadi sama-samalah kita juga keluar daripada rumah atau pergi ke mana-mana sekalipun, sanitizer dengan penutup muka tu jangan dilupakan. Sentiasalah pakai benda-benda tu untuk mengelakkan daripada berlakunya jangkitan dan berlakunya penyebaran, apa lagi, berlakunya kontak. Jadi yang mana-mana untuk berhasrat untuk mengadakan perhimpunan, contohnya kenduri ke apa-apa sekali lah bentuk perhimpunan tu, hadkanlah jumlahnya dan itulah SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Itulah harapan saya pada semua citizen di Malaysia ini. Sekian, terima kasih. Saya nak buat sikit temu ramah lah berkenaan dengan pandemik COVID-19. Jadi apa pendapat puan tentang pandemik COVID-19 melanda Malaysia sejak tahun lalu? Pendapat saya, kesan pandemik ni sangatlah mendalam, terutamanya bagi saya yang mempunyai suami pesakit kronik. Sebab dia terpaksa menekankan aspek keselamatan yang lebihlah untuk anak-anak dan termasuk diri saya dari segi kebersihan, dari segi kejarakan bila berada di luar. Dari segi ekonomi, saya tengok ramai yang kehilangan kerja, tumbuh-tumbuh pendapatan yang hilang. Jadi pada pendapat puan lah, setelah kita hadapi perkara ni nak dekat setahun lah, dah kemudian sudah akan cukup setahun sejak PKP tahun lepas, adakah puan nampak sebarang perubahan dekat rakyat Malaysia ni untuk adapt dengan nombor-nombor baharu yang telah diimplementasikan oleh kerajaan? Adakah puan nampak ada perubahan positif ke ataupun masih berada di takut yang lama? Saya nampak ada sedikit perubahan lah. Mungkin yang belum mendapat perubahan, yang belum sedar tu mungkin segelintir minoriti sajalah. Yang lain saya tengok macam masing-masing dah tahu betapa bahayanya COVID-19 ni. Sebabkan dari segi media apa semua banyak bagi tahu dah lah. Saluran media apa semua dah war-warkan. Daripada segi puan sendiri kan, apa yang paling obvious kan bila puan keluar, apa yang macam nampak Malaysia macam ni, apa yang puan nampak lah macam sangat obvious perubahan dekat luar berbanding sebelum kita kena pandemik? Kita nak pergi mana-mana sebelum scan kan, nak masuk satu-satu tempat, terutama di bank, di bank kita perlu beratur di luar, menjarakkan sosial, pakai mask. Yang pentingnya pakai mask, mana-mana pun orang akan pakai mask. Bila kita masuk suatu bank tu, bilangan orang tu dah kurang kan? Tak ada banyak kurang, tak ada banyak pada tempat-tempat pun tak ada macam crowded sangat. Orang masing-masing macam jaga diri masing-masing lah. Lebih berhati-hati Ya, lah. betul. Terima kasih banyak puan. Terima kasih bersama kita. Sekarang saya bersama dengan Cik Imi, salah seorang bangsa bagi kita. Okey, Cik Imi, boleh cerita sikit pengalaman semasa manja sekarang tambah pula dengan pandemik COVID-19 ni? Okey, nama saya Imi, asal dari Kota Baru. Pengalaman saya memang tahun-tahun ni memang agak susah lah. Sebab apa? Sebab banjir tahun ni kita sekali dengan COVID-19. Bila COVID-19 ni panggil susah sikit lah untuk pihak-pihak yang tertentu untuk bagi bantuan kat kita. Sebab apa? Sebab kalau bantuan pun kebanyakan kita kena ikut SOP. Jadi penjarakan sosial, lepas tu mahkamah. Macam tu lah, jadi susah sikit lah untuk penduduk-penduduk untuk dapat bantuan untuk kawasan ni. Okey, dan apa Cik rasa tentang ataupun cadangan ataupun pendapat yang boleh bantu untuk mengatasi masalah sekarang? Bagi pendapat saya untuk penduduk, masa saya ni wakil untuk penduduk lah. Jadi pendapat kerajaan perlu mengambil tumpuan lah untuk kawasan-kawasan yang rendah ni. Bukan sahaja masa banjir saja, tapi untuk masa-masa yang akan dalam keadaan sama lah. Jadi sumbangan perlu adil dan sama lah untuk semua penduduk kat sini. Contohnya bantuan untuk face mask, lepas tu sanitizer, semualah untuk ikut SOP kita lah untuk memutuskan rantaian COVID-19.
Okey, terima kasih Cik Imi atas kerjasama yang diberikan. Okey. Kenalkan diri dulu. Okey, dulu saya kenalkan diri saya lah. Okay, nama saya Nasruddin bin Ibrahim. Bekerja daripada tahun 90 sebagai meter reader, dan tahun 2019 saya dinaikkan pangkat sebagai penyedia pembantu jaga. Dengan abang suatu tugas ketika pandemik COVID. Okay, dari segi masyarakat di Ulu Kinta, boleh dikatakan peratusnya kita boleh bagi kepada dua lah. Satu peratus kawasan taman dan satu lagi peratus kawasan kampung. Okay, bila kawasan taman dia lebih pada yang pengguna yang apa orang kata berakademik sikit lah. Maksudnya dia ada minded dari segi fikiran mereka tu ke arah yang lebih baik lah. Maksudnya okey, dari segi pandemik dia pun akan mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh PTM. Dia ikut patuh kan. Mana kita dari segi meter reading senang kita nak menikit lah. Maksudnya jarak distancing tu kita dapat kan. Maksudnya dia pun tahu bila kita datang tu dia pun akan tahu jarak kita kan. Cuma kita ambil meter tu dalam keadaan untuk macam kita diperlukan teropong lah. Dan kita tak boleh masuk tu kalau macam meter tu side, kita kena pergi minta izin gubernur tu, kita nak tengok meter tu lah. Okay. Dari segi peratus untuk kampung, ada masalah sikit lah. Macam orang kampung lah, kita ada yang macam orang tua, dia pun tak faham apa maksud distancing, jarak pergaulan tu memang tak faham lagi. Pandemik tu memang kurang faham sikit lah kan. Terima kasih kerana maklumat ini. Kita masih bersama. Kita satu bangsa. Saya ingin menyampaikan sedikit sumbangan merupakan mask dan hand sanitizer untuk kegunaan masyarakat, terutama cik yang kita wajib, yang kita temu ramah tadi lah. Okey, terima kasih atas temu ramah tadi lah. Ini sebagai sumbangan dari kami lah. So cik, kegunaan cik di masa datang lah. InsyaAllah. Terima kasih. Sama-sama.